Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Tun Fatimah merupakan anak kepada Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir, iaitu Bendahara Melaka ke-8. Dalam sejarah Melayu, Tun Fatimah digambarkan sebagai seorang gadis dan wirawati yang sangat cantik. Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir ingin mengahwinkan Tun Fatimah dengan Tun Mat Ali, anak kepada Seri Nara Diraja Tun Tahir, penghulu Bendahari Melaka. Suatu hari, Raja Dibaroh datang ke rumah Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Raja Dibaroh ialah ayah saudara kepada Sultan Mahmud Shah, adik-beradik kepada Sultan Alauddin Shah yang tua sekali. Raja Dibaroh melewati Tun Fatimah, lalu tertarik akan rupa paras Tun Fatimah yang cantik. Kemudian Raja Dibaroh mengunjungi rumah Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Dikatakan pada ketika itu, negeri Melaka tiada raja perempuan kerana Pemaisuri Pahang sudah mangkat. Pada istiadat Raja Melayu, apabila tiada beraja perempuan, anak bendahara lah akan jadi raja perempuan. Walaupun begitu, Datuk Bendahara beranggapan Tun Fatimah tidak layak menjadi pemaisuri kepada Sultan Mahmud, dan lalu Datuk Bendahara memberitahu bahawa hari perkahwinan Tun Fatimah dan Tun Mat Ali semakin tiba. Maka Tun Fatimah pun berkahwinlah dengan Tun Mat Ali. Pada hari perkahwinan, Sultan Mahmud Shah pun dipersilakan oleh Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir akan mengadap anaknya kahwin itu. Setelah Sultan Mahmud Shah datang, maka Tun Mat Ali beraraklah kahwin dengan Tun Fatimah. Maka Sultan Mahmud Shah pun masuklah ke dalam rumah mengadap orang bersuapan-suapan itu. Sultan Mahmud Shah melihat Tun Fatimah tanpa berkelipkan kelopak mata dan menjadi murka terhadap Bendahara Seri Maharaja. Maka baginda berkata dalam hati bahawa Pak Mutahir jahat kerana tidak menunjukkan Tun Fatimah kepadanya. Maka Sultan Mahmud Shah pun berdendamlah akan Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Setelah selesai mengadap, maka Sultan Mahmud Shah pun berangkatlah ke istana baginda tanpa bersantap. Tetapi perasaan Sultan Mahmud Shah terhadap Tun Fatimah tetap ada. Maka Sultan Mahmud Shah sentiasa mencari pasal akan Bendahara Seri Maharaja. Setelah beberapa lamanya Tun Mat Ali berkahwin dengan Tun Fatimah, maka Tun Fatimah telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Tun Terang, dan rupa parasnya juga baik. Raja Mendelia Datuk Shah Bandar Melaka dan Sikitol yang bermusuhan dengan Bendahara Tun Mutahir telah mengambil kesempatan di atas peristiwa tersebut. Pada suatu hari, berlaku salah faham antara Raja Mendelia dengan seorang saudagar kaya di Melaka ketika itu bernama Nina Suradewana. Mereka berdua berjumpa dengan Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir untuk menyelesaikan perbalahan antara mereka. Pada ketika itu, hari telah lewat petang dan Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir menyuruh mereka untuk datang pada keesokan hari.
Si Kitul mendapat tahu adanya pertemuan antara Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir dengan Nina Suradiwana secara sulit. Lalu dia terus memberitahu kepada Raja Mendelia bahawa Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir telah menyebelahi Nina Suradiwana dalam perbalahannya dengan Raja Mendelia. Perkara yang dikabarkan si Kitul kepada Raja Mendelia tersebut adalah salah dan fitnah. Raja Mendelia merasa kedudukannya sedang terancam dengan perkabaran yang diterimanya itu. Lalu, Raja Mendelia pun mengoyak-ngoyak surat hutang si Kitul dan memberitahu bahawa hutangnya sebanyak sekati emas itu beliau halalkan dunia akhirat. Setelah itu, Raja Mendelia pun telah membuat tindakan susulan. Beliau telah mengambil sejumlah hartanya lalu pergi pula ke rumah Laksmana Koja Hassan. Raja Mendelia datang bertemu Laksmana Koja Hassan dengan membawa harta sebagai hadiah, bukan untuk supaya Laksmana menyampaikan fitnah tersebut kepada Sultan, tetapi supaya Laksmana Koja Hassan memihak kepadanya dan sebagai saksi bohong sama seperti si Kitul. Laksmana Koja Hassan sangat maklum dengan niat jahat Raja Mendelia dan perangainya semasa menjawat jawatan Syah Bandar Melaka. Laksmana Koja Hassan menolak penyertaannya sebagai saksi bohong. Sebenarnya, Raja Mendelia lah yang mengadu secara terus kepada Sultan Mahmud Melaka dengan menyampaikan fitnah tersebut bersama si Kitul. Raja Mendelia mempersembahkan ke bawah duli Sultan Mahmud bahawa Datuk Bendahara hendak derhaka dan mahu merampas tahta Kerajaan Melaka. Katanya, Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir telah pun menempah beberapa alat kebesaran daripada emas. Sultan Mahmud sangat terkejut dan tidak mempercayai apa yang telah dikatakan oleh Raja Mendelia. Setelah Sultan Mahmud mendengar kata-kata Raja Mendelia itu, baginda sangat murka. Ia bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal kepada Sultan Mahmud Shah kerana baginda telah menyimpan dendam akan Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir atas sebab tidak menunjukkan Tun Fatimah kepadanya. Sultan Mahmud menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Datuk Bendahara. Sultan Mahmud memanggil Tun Suradiraja dan Tun Indra Segara dan menitahkan mereka untuk membunuh Datuk Bendahara. Mereka pergi dengan semua hamba raja. Setelah mendengar perintah Sultan, Tun Suradiraja dan Tun Indra Segara pun berangkat ke rumah bendahara untuk melaksanakan hukuman. Kawasan rumah bendahara penuh dengan anak buah bendahara sambil membawa senjata. Tun Hasan Temenggung ingin melawan namun dihalang oleh bendahara. Mendengar itu, semua anak buah bendahara beredar dan tinggalkan Tun Suradiraja dan Tun Indra Segara bersama-sama Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir dan ahli keluarganya. Tun Suradiraja dan Tun Indra Segara masuk ke dalam rumah dan membawa keris Sultan Mahmud Shah dan dikeluarkan di hadapan Bendahara Sri Maharaja. Bendahara Sri Maharaja mengambil air sembayang dan kemudian disuruh melutut. Sebelum dibunuh, Datuk Bendahara mengucap dan dihukum bunuh dahulu. Kemudian diikuti oleh Datuk Sri Naradiraja, Tun Hasan Temenggung dan Tun Mat Ali, suami Tun Fatimah. Namun, ketika Tun Mat Ali hendak dihukum, Tun Fatimah enggan dan mengugut untuk mengamuk. Tetapi Tun Mat Ali tetap dihukum bunuh. Selepas berlakunya peristiwa pembunuhan ahli keluarga Tun Fatimah dan suaminya Tun Mat Ali itu, Tun Fatimah telah diperisterikan oleh Sultan Mahmud. Tun Fatimah tidak sanggup mengandungkan anak dengan Sultan Mahmud selagi baginda tidak memberi jaminan melantik puteranya sebagai sultan menggantikan baginda kelak, sebagai balasan kepada tindakan baginda membunuh ahli keluarganya itu. Selepas mendapat jaminan, barulah Tun Fatimah melahirkan Raja Putih, Raja Khatijah dan Raja Ali. Setelah beberapa tahun lamanya, barulah Sultan Mahmud menyedari bahawa
hukuman yang dijatuhkannya ke atas ayahandanya Tun Mutahid itu merupakan fitnah semata-mata. Justru itu, Sultan Mahmud menjatuhkan hukuman bunuh kepada Raja Mendelia, Sikitol dan seluruh ahli keluarganya. Tun Fatimah bukan sahaja terkenal kerana kecantikan rupa parasnya, tapi juga sifat-sifat kepintaran dan kepahlawanannya. Tun Fatimah dan rakan-rakan wanitanya yang lain telah mempelajari ilmu kepahlawanan seperti pencak silat dan sebagainya. Beliau juga telah dikenali sebagai wirawati Melaka yang gagah berani. Buktinya Tun Fatimah dan rakan-rakan wirawati yang lain telah keluar menentang askar Portugis yang membuat kacau mengganggu wanita-wanita di pasar Melaka. Kekuatan serangan Tun Fatimah dan wirawati Melaka telah menyebabkan askar Portugis itu lari bertempiaran menyelamatkan diri ke kapal mereka. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut maklumat dari sumber batin, Tun Fatimah telah diarahkan oleh Sultan Mahmud untuk menyembunyikan diri jauh dari Melaka secara senyap-senyap kerana bimbang akan keselamatannya apabila terdapat petunjuk besar di mana Melaka akan diserang dan jatuh ke tangan musuh pada 1511. Tun Fatimah diarah menuju ke arah matahari terbenam bersama hamba raja menaiki sebuah kapal dagang supaya elak diketahui orang. Tun Fatimah diiringi bersama seorang panglima bergelar Panglima Harimau Berantai bagi memastikan keselamatannya sehingga ke kawasan yang dituju. Selepas beberapa hari perjalanan, Tun Fatimah sampai di sebuah pulau dan kawasan itu diberikan nama sebagai Hulu Melaka sebagai tanda bahawa Tun Fatimah berada di Pulau Langkawi. Sebab itu, ada nama Hulu Melaka di Langkawi, penghijrahan orang Melaka ke Langkawi. Selepas Tun Fatimah selamat sampai di kawasan yang dituju, Panglima Harimau Berantai tersebut beredar balik ke Melaka untuk menyertai perjuangan mempertahankan Melaka dari serangan musuh. Tun Fatimah di Langkawi dijaga oleh Ketua Inang Istana dengan menjaga segala keperluan hariannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Setiap hari Tun Fatimah menunggu khabar berita dari Melaka di tepi pantai. Tun Fatimah lebih risaukan anak-anaknya daripada Sultan Mahmud. Sehinggalah kemakatannya di Langkawi akibat sakit rindu pada anak-anaknya. Jenazah Tun Fatimah dikebumikan di Langkawi berdekatan dengan Padang Mat Sirat. Pasti ada yang tertanya, makam siapa pula yang berada di Kampar Sumatera ini yang dikatakan makam Tun Fatimah? Untuk pengetahuan semua, makam di Kampar Sumatera ini sebenarnya adalah makam Tun Kudu, isteri keempat Sultan Mahmud Melaka, anak Sri Nara Diraja Tun Tahir Melaka. Selain itu, ada yang menulis di mana setelah Tun Fatimah berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah Melaka, beliau menjadi permaisuri dan menggunakan gelaran Permaisuri Tun Kudu. Tun Fatimah menyatakan bahawa beliau tidak pernah dinaikkan sebagai permaisuri
dan menukar nama kepada Permaisuri Tun Kudu. Tetapi beliau hanya menjadi isteri Sultan Mahmud sahaja dan namanya tetap Tun Fatimah. Semoga penerangan ini dapat merungkai kekeliruan yang berlaku selama ini dan dapat memperbetulkan kepada perkara yang sebenar. Kita perlu sedar bahawa nama gelaran sultan, raja dan nama bangsawan dulu sering kali digunakan berulang kali untuk menunjukkan salah silah keturunan mereka. Kadang-kadang nama sama tetapi orang yang berbeza. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.